Berani berpikir bebas, siri 12. Kitab yang mendakwa cahaya tetapi melahirkan kegelapan. Sebuah kitab suci sering mendakwa dirinya sempurna, menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk, cahaya dan hidayah bagi manusia. Ia dipersembahkan sebagai panduan mutlak, bukan sekadar nasihat, tetapi kebenaran terakhir yang tidak boleh dipersoalkan. Namun persoalan yang jarang disentuh ialah, jika kitab itu benar-benar jelas dan sempurna, mengapa realitinya begitu mengelirukan? Kitab yang dikatakan satu tetapi melahirkan tafsir yang tidak terbilang banyaknya. Setiap tafsir mendakwa dirinya paling benar, paling tepat dengan kehendak Tuhan. Daripada tafsir itu lahir pelbagai aliran mazhab dan ideologi yang saling berlanggaran. Ada yang saling menyesatkan, ada yang mengkafirkan, dan ada yang akhirnya menghalalkan darah sesama manusia. Sunni, Wahabi, Syiah, Daesh, Al-Qaeda, Taliban, Houthi, dan banyak lagi. Jika kitab itu benar-benar cahaya, mengapa ia tidak menerangi dengan satu arah yang jelas? Jika ia benar-benar petunjuk, mengapa ia memerlukan ribuan penafsir untuk menjelaskannya? Dan jika ia benar-benar dari Tuhan yang Maha Mengetahui, mengapa mesejnya bergantung kepada kefahaman manusia yang terbatas emosional dan syarat kepentingan? Dalam kitab itu sendiri terdapat ayat yang menyatakan bahwa ia diturunkan sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk bagi manusia, cahaya yang menerangi. Namun realiti sejarah dan semasa menunjukkan sebaliknya. Kitab itu tidak menyatukan. Ia memecah belahkan umat manusia. Ia tidak menenangkan, ia membakar emosi. Ia tidak menjadi cahaya. Ia menjadi senjata ideologi. Daripada perbezaan tafsir lahir perbezaan hukum. Daripada perbezaan hukum lahir perbezaan ketaatan. Dan daripada perbezaan ketaatan lahir permusuhan. Setiap kelompok mendakwa mereka berada di jalan yang lurus, manakala yang lain dianggap sesat, rosa, atau musuh Tuhan. Lebih parah, kitab ini juga melahirkan radikalisme, bukan kerana ayat-ayatnya dibaca secara salah semata-mata, tetapi kerana ayat-ayat itu sendiri cukup lentur untuk dibaca secara ekstrim. Ada ayat yang boleh dibaca sebagai seruan damai, dan ada ayat yang boleh dibaca sebagai seruan kekerasan. Kedua-duanya wujud dalam teks yang sama. Maka siapa yang menentukan bacaan mana yang benar? Jawabannya bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan, tetapi yang menjawab manusia sendiri. Disinilah masalah utamanya. Kitab ini menuntut ketaatan mutlak, tetapi tidak menyediakan kefahaman mutlak. Ia menuntut kepatuhan, tetapi membenarkan pelbagai tafsir. Ia mengancam dengan hukuman, tetapi menyerahkan penafsiran kepada manusia yang hidup dalam konteks politik, budaya dan konflik. Jika Tuhan benar-benar maha adil dan maha bijaksana, apakah munasabah Dia menurunkan sebuah kitab yang mesejnya bergantung pada tafsir manusia, kemudian menghukum manusia kerana salah tafsir? Atau apakah lebih jujur untuk mengatakan bahawa kitab ini adalah produk pemikiran manusia pada zamannya, yang disusun dalam bahasa puitis, penuh ancaman dan janji bagi membina ketaatan, mengawal masyarakat, dan menyatukan pengikut di bawah satu autoriti Dia? Masyarakat abad lampau yang hidup dalam budaya tribal, hierarki dan memerlukan disiplin keras, yang tidak lagi selari dengan keperluan manusia hari ini. Namun kitab itu masih menuntut untuk dipatuhi secara kaku, dan mutlak seolah-olah masa tidak pernah berubah, dan akal manusia tidak pernah berkembang sesuai zaman. Ironinya kitab yang mendakwa membawa rahmat seluruh alam, sering menjadi punca permusuhan sesama manusia. Atas nama kitab itu manusia berperang. Atas nama kitab itu manusia dibunuh. Atas nama kitab itu, empati digantikan dengan dogma dan fanatisme, dan kemanusiaan dikorbankan demi kebenaran. Maka persoalan yang wajar ditanya bukan lagi, mengapa manusia menyalahgunakan kitab, tetapi mengapa sebuah kitab yang kononnya dari Tuhan begitu samar, dan membenarkan dirinya disalah tafsir dengan begitu mudah. Cahaya sejati tidak memerlukan tafsir untuk menyinari. Kebenaran sejati tidak melahirkan perpecahan yang berpanjangan, dan petunjuk sejati tidak menjadikan manusia bermusuhan atas nama Tuhan. Jika sebuah kitab lebih banyak melahirkan kekeliruan daripada kejelasan, lebih banyak permusuhan daripada kedamaian, dan lebih banyak ketakutan daripada kebijaksanaan, maka mungkin masalahnya bukan pada manusia semata-mata, tetapi pada kitab itu sendiri. Mungkin sudah tiba masanya kita bertanya dengan jujur, apakah ini benar-benar suara Tuhan, atau gema pemikiran manusia dari masa silam yang sudah ketinggalan zaman, namun masih dipaksakan ke atas dunia hari ini? Mari saya rumuskan perbahasan ini dengan ayat yang paling ringkas. Kitab yang mendakwa hidayah, tetapi realitinya membawa musibah. Kitab yang mendakwa dari Tuhan, realitinya dari fikiran manusia. Kitab itu samar,
mengelirukan, banyak salah dan kekurangannya, berani berpikir bebas. Sir Moza,